Selamanya, selamanya, selamanya Harimau Malaya. Selamanya, selamanya, selamanya untuk Malaysia. Inilah tanah tumpahnya darahku, negara pasukan yang sedikit serius, coach. Ya, kita melihat kaki yang diangkat oleh, saya fikir, Karim, ya, agak berbahaya di situ. Perhatikan bagaimana kedua-dua kaki diangkat. Namun Karim Dawish, Tetapi pengadil telah memberi tindakan yang bagus kepada adil, saya rasa satu tindakan yang betul daripada pengadil memberi kad kuning kepada Karim, ya. Jadi Karim Dawish untuk kad kuning pada pasukan Lubenan. 21 minit. Pelbagai aksi yang sudah kita lihat pada final kali ini, penonton pasti enjoy melihat perlawanan final yang penuh dramatik. Dan pujian juga kepada Pau Marti yang dia menganalisis perlawanan pertama menentang Filipina dan berani merombak sehingga ada 6 pertukaran dalam kesebelasan utama. Dan di sini ulang tayang bagaimana pergerakan-pergerakan menarik yang ditunjukkan oleh Harimau Malaya. Alzin, Ariel Challenge, John Kuz dan Omar Caban. Dan peranan yang ditunjukkan oleh Safawi juga tidak kurang hebat pada malam ini. Dia cepat untuk menghantar bola ke dalam kawasan bahaya, coach. Tidak mengecewakan. Dia tahu peranan dia. Dia tahu apa yang nak buat. Apabila dia dapat bola di bahagian attacking, dia akan cuba menunjukkan asakan-asakan yang berbahaya. Individual attacking, dia try to take the risk. Shamir untuk Matthew Davis. Satu lagi hantaran jauh kepada Romel, namun terjatuh pula. Sesuatu diperkatakan oleh Hendrik kepada Thohir. Sentiasa Hussein Zain mengawal rapi kedudukan Romel Morales. Perhatikan, coach. Satu hantaran yang baik, tetapi cuma decision making yang dibuat oleh Romel kurang tepat bagi pandangan saya. Dia berada di belakang pemain pertahanan Lubenan. Sebaik-baiknya dia perlu menerima bola di hadapan untuk dia dapat mengagak ke mana harus dia pergi selepas itu. Mehdi Khalil, Omar Caban, namun terus Noah Liner menghantar ke hadapan, melihat kepada kedudukan Safawi. Pintasan Hendrik, Matthew Davis, Shamir Kutiaba terlibat. Namun melihat kepada ada 3 pemain Lubenan di situ, segera bola dihantar ke belakang. Kobinong, Noah Liner menghantar terus pergerakan ke hadapan, terkena tangan ataupun tidak. Agak sedikit marah Hendrik. Dia tahu sekiranya bola itu lepas, pasti memberi peluang kepada pasukan Malaysia, terutama Romel Morales. Namun perhatikan bagaimana Noah Liner cukup pantas memecah garisan tengah, menghantar terus kepada Hendrik sebentar tadi. Satu gerakan yang cukup baik sebentar tadi. Dia mempunyai visi dan vision dia bagus.
vision buat hantaran tu, dia tahu di mana pemain-pemain kita berada. Penting untuk pemain-pemain tengah seperti Noah Liner, Hendrik Syamir mempunyai visi imbasan, scanning duty, melakukan imbasan, melihat kedudukan rakan di hadapan, kedudukan Syafiq, kedudukan Romel dan juga Safawi. Safawi Rashid 1 lawan 1. Namun Majid Osman berjaya mendapatkan semula bola. Safawi mengalami kecederaan. Safawi harus lebih cepat sama ada dia perlu membuat decision, lakukan 1 versus 1 attacking, ataupun dia pass kembali bola ke Matthew. Di level ini kita tidak boleh lambat dengan bola. Pemain lawan akan pergi memberi tekanan yang tinggi. 62 penampilan ataupun 63 pada hari ini dan 22 jaringan untuk Safawi Rashid. Dia akan menyamai rekod jaringan Safi Sali jika menambah 1 lagi jaringan. Menjadi antara pemain yang mempunyai jaringan terbanyak di era moden bola sepak Malaysia. Malaysia cuba menekan tinggi, meletakkan Syafiq Ahmad. Romel sedikit di belakang, kesilapan daripada penjaga gol. Namun kawalan rapi yang ditunjukkan oleh pasukan Lubnan. Karim gerakan terus ke hadapan untuk ditolak dan hampir sahaja mendapatkan Omar Caban. Gabriel Bita yang melihat satu ruang yang cukup terbuka. Nasar, Mehdi Khalil, Kobinong untuk Syamir Kutiaba. Bola yang banyak bergerak di udara. Shihan perlu berhati-hati, namun tenang sahaja kawalan yang dipamerkan Shihan. Dominic Tan pula diberikan tekanan sebentar tadi oleh Gabriel Bitar. Hantaran ke belakang dia tadi agak menyusahkan, ataupun bola tidak dapat dikawal dengan baik oleh Shihan Sini perhatikan, Gabriel Bita mendapatkan Omar Caban, tetapi Dion Kools yang datang untuk memberikan kesukaran. Lontaran ke dalam untuk pasukan Lubnan. Hussein El Zain, clearance daripada Kobinong. Hendrik cuba merampas, tidak berjaya. Dan tolakan Gabriel Bita dibiarkan sahaja oleh pertahanan Malaysia. Malaysia perlu berwaspada dengan Gabriel Bita kerana seringkali dia melakukan hantaran-hantaran yang cukup menarik untuk mendapatkan Omar Caban dan juga Karim. Perlawanan tempoh hari dia beraksi selaku pemain gantian, tapi pada hari ini dia diberikan ruang dalam kesebelasan utama, coach. Ya, kita tengok ada peningkatan permainan sebelum ini. Kemungkinan jurulatih benar-benar memberi kepercayaan supaya dia dapat menunjukkan permainan yang sebenar. Zain mahukan rakan-rakan available sebagai option. Omar Caban yang dicari, tapi advantage diberikan kepada Malaysia. Syafiq, Kobinong, Dominic Tan, Syamir Kutiaba yang turun jauh ke bawah untuk menggerakkan permainan. Hendrik berjaya lepas dan dijatuhkan oleh pemain Lubnan. Two touch play Malaysia bermain amat menarik. Kita melihat kita tidak menunggu lama untuk menghantar bola. Kita melihat pemain-pemain Malaysia menggunakan ruang yang ada. Dalam istilah jurulatih, siapa free main bola tu kepada rakan sepasukan, siapa free hantar bola kepada rakan sepasukan. Ini yang kita nak. Jika kita perhatikan di bahagian sebelah kiri, apabila Kobinong naik sedikit tinggi, Noah Liner melakukan covering, turun sedikit ke bawah.
Satu komunikasi pergerakan yang cukup baik memasuki 30 minit di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pemain-pemain Malaysia mengetahui posisi mereka. Sekiranya Sami Kuti berada di bawah, dua lagi midfield mungkin berada di tempat lain. Sekiranya Sami Kuti berada di belah kiri, Noah akan berada di sebelah depan sedikit. Ini membuatkan pergerakan itu nampak lancar di bahagian tengah. Namun momentum yang dibina di 5 minit awal itu saya kira agak menurun ketika ini, Coach. Ya, sudah pasti kita mengendurkan sedikit asakan daripada kita serangan kita. Hendrik, backheel yang dilakukan, namun Safawi yang terjatuh pula. Salah satu mungkin gerakan adalah sepakan percuma yang dilakukan oleh Safawi yang terus ditumbuk keluar oleh Mehdi Khalil. Itu antara mungkin gerakan-gerakan yang terbaik untuk Malaysia di separuh masa pertama. Lubnan berada di tahap di keadaan yang tidak tertekan. Mereka merupakan mungkin underdog. Kita bermain di tempat sendiri. Jadi mereka mengambil pendekatan yang perlahan untuk mengendurkan asakan Malaysia. Mereka orang kata delay game untuk mengganggu momentum serangan Malaysia. Malaysia tidak boleh terikut-ikut. Syafiq tapi sukar untuk melakukan dribbling kerana berhadapan dengan Nasar yang sentiasa bergerak mengawal kedudukan Syafiq. Apa yang bagus kita melihat asakan Malaysia, kita selalu bermain di belakang pertahanan Lubnan, memberi kesukaran kepada mana-mana defend di dalam dunia pun. Mereka agak sukar untuk kita bertahan apabila berada di belakang mereka. Lontaran jauh daripada Kobinong dikeluarkan, cuba dilakukan dan tolakan Romel. Yes. Oh, cantik. Akhirnya 32 minit kita menunggu di Stadium Nasional Bukit Jalil. Romel Morales membuktikan kredibiliti beliau selaku senjata Harimau Malaya untuk mendapatkan jaringan pertama, memberikan keceriaan kepada penyokong-penyokong setia. Asakan bertali arus daripada minit pertama. Inilah hasil dia, Firdaus. Kita melihat pemain kita cuba dan cuba. Satu throw yang berada di dalam kotak penalti. Dan saya rasa pertahanan Lubnan agak tertekan. Mereka agak terlalu kalam kabut untuk bertahan. Satu gerakan terjatuh Hendrik dan seterusnya killer insting yang dimiliki oleh Romel Morales. Dia melakukan terus percubaan, tidak menunggu. Dua pemain Malaysia kredit harus diberikan kepada mereka. Pertama, Safawi, bola yang lantunan keluar, dia memberi satu tekanan kepada pemain Lubnan, kemudian jatuh kepada Hendrik Santos. Dia juga melakukan tugas dia untuk menjaringkan untuk merendang. Hasilnya kepada bola itu jatuh kepada Romel Morales dan membuat finishing yang amat cantik. Jaringan kedua untuk Malaysia sepanjang beraksi untuk skuad kebangsaan. Dan kad kuning diberikan kepada Romel. Apakah ada satu asakan yang dilakukan ke atas pemain Lubnan? Perhatikan Khalil Khamis. Dan di sinilah late tackle yang dilakukan oleh Romel. Namun saya suka untuk memperkatakan bagaimana selepas dia menjaringkan gol, dia menjerit kepuasan seakan ada satu yang terbuku di dada yang dikeluarkan oleh Romel, Coach. Sudah pasti mungkin dia menunggu lama untuk menghasilkan gol untuk pasukan Malaysia. Last kali dia memberikan gol semasa melawan Korea. So ini adalah satu titik tolak juga untuk mendapatkan keyakinan.
Dan saya rasa terjahan tadi hasil daripada mungkin keluahan daripada dia telah terbuku lama kan. Tapi adrenalin yang masih tinggi. Tapi dia harus berhati-hati. Masa masih banyak. Kita jangan get carried away dengan kita telah leading 1-0. Kita harus lebih disiplin dan lebih berhati-hati. Lubenan satu pasukan yang berpengalaman. Permainan bola sepak adalah 90 minit, bukan 45 minit. Masih lagi panjang masa untuk kedua-dua pasukan mencorakkan permainan masing-masing. Shihan untuk Dominic Tan, Kobinong, Noah Liner, Syamir datang membantu. Terus ke hadapan, dibiarkan dummy yang cukup baik Syafiq Ahmad, tetapi lorongan terlalu kuat pula kepada Safawi. Gerakan itu bermula dengan cukup baik daripada bawah, link up yang cukup baik di kawasan tengah, namun tolakan yang dilakukan Syafiq Ahmad terlalu kuat, coach. Firdaus, the last pass sepatutnya satu hantaran yang boleh membunuh. Penetration pass tu 3 defender dia terus, termasuk goalkeeper. Larian daripada Safawi telah cantik, cuma hantaran yang terakhir itu. Khalil Khamis. Sekali lagi Malaysia bergerak daripada tengah. Noah Liner, Matthew Davis. Safawi cuba melepaskan diri daripada kedudukan Muhammad El Hayek. Buat masa ni kita melihat prestasi Sami Kuti bagus, prestasi Noah Liner bagus. Kita mahu melihat mereka konsisten. Dion Cools. Lubnan cuba menekan menggunakan 3 pemain yang berada di hadapan. Omar Jawan, Karim Dawish, Gabriel Bita yang terlibat, termasuk juga Jihad Ayub. 4 pemain. Jadi ruang yang cuba untuk dibuka. Pertahanan mahu pemain pasukan Lubnan menekan supaya ada ruang terbuka untuk melakukan hantaran. Passing lane itu diperlukan. Lihat bagaimana hantaran ini, kedudukan terbuka. Matthew Davis, tetapi hantaran terakhirnya yang kurang cermat. Safawi cuba merampas, apakah berjaya ataupun tidak, tetapi sepakan percuma diberikan kepada pasukan Lubnan. Safawi harus berhati-hati kerana kita tidak mahu melakukan kesalahan. Ini yang mereka mahu. Mereka dalam keadaan tertekan, mereka memerlukan suatu benda untuk keluar daripada keadaan tertekan, dan mereka ingin mendapatkan foul di situ. Kita harus lebih bijak. Tekanan yang kita harus berikan, sama ada low pressure ataupun high pressure. Dia menghadap his own goal ataupun menghadap kawasan di luar. Dia tidak ada space lagi. Kenapa kita harus perlu memberi kesalahan di situ, foul. Mehdi Khalil yang sudah pun tertewas sebentar tadi. Walaupun ada sentuhan bola yang dirembat oleh Romel Morales. Syamir, clearance terus terkena pemain Lubnan. Shihan. Ada 2 pemain Lubnan dalam kawasan penalti Malaysia. Lubnan mengendurkan sedikit asakan dengan menghantar semula ke belakang. Beberapa kali kita melihat Nasar melakukan acahan seperti itu. Kali ini berjaya dibaca, coach. Ya, Syafiq tidak memberi ruang dan peluang langsung. Syafiq terus melakukan tekanan yang tinggi dan menendang bola keluar. Pesta Bola Merdeka adalah kejohanan jemputan tertua di Asia yang dilangsungkan daripada 1957, edisi ke-43 pada tahun ini, dengan Hong Kong menjadi juara pertama. Edisi pertama disertai oleh Indonesia, Vietnam Selatan dan Malaysia yang pada ketika itu dikenali sebagai Tanah Melayu. Kobinong untuk Shihan. Permainan tenang yang dipamerkan oleh pemain Joe Dar Takzim ini.
terlepas daripada kawalan. Perlu segera dikeluarkan respon yang perlu dipamerkan oleh Malaysia. Tetapi tersangkut pula, ada 4 option di bahagian hadapan Endrick. Tetapi terjatuh pula. Kita mengharapkan satu gerak balas yang boleh diatur. Tetapi terjatuh pula dalam kerancakan untuk membina perlawanan, merencanakan serangan. Firdaus, 4 lawan 3 situation tadi. Kita mempunyai peluang yang baik untuk menghasilkan gol. Agak gopoh sedikit. Tapi kemungkinan terlalu ambitious. Kali terakhir Malaysia menjadi juara Pesta Bola Merdeka adalah pada tahun 2013. Bila skuad Ong Kim Swee, Malaysia bawah 23 tahun menewaskan Myanmar bawah 23 tahun dengan jaringan 2-0. Singapura dan juga Thailand beraksi pada edisi tersebut. Kita perlukan satu lagi gol, Firdaus. Kita tidak boleh mengharapkan satu gol sahaja. Kerana kita tahu pasukan Lubnan akan bangkit pada bila-bila masa. Satu kesilapan kemungkinan akan boleh menghasilkan gol. Safawi terlalu awal ke hadapan. Namun Endrick dan juga Matthew Davis agak marah. Jihad Ayub, dia mengatakan dia mendapatkan bola, tetapi Thohir mengatakan sebaliknya. Mungkin view daripada pengadil, dia membuat terjemahan daripada belakang. Seringkali juga kita melihat Endrick diasak kerana mereka sedar Endrick adalah tonggak di bahagian tengah, menjadi penyambung pergerakan ataupun progresif play yang dipamerkan oleh Endrick setakat ini cukup berhasil. Menuju ke separuh masa pertama ditamatkan 45 minit. Yang pertama untuk diselesaikan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Hantaran baik, clearance yang dilakukan oleh Nasar. Muhammad Al-Hayak, Gabriel Bita. Boleh dikatakan beliau antara pemain terbaik untuk Lubnan di separuh masa pertama. Seringkali hantaran daripada beliau, pergerakan yang dimulakan di kawasan tengah menggusarkan pertahanan pasukan Malaysia. Kita tahu technical ability yang dia ada. Dia merupakan seorang pemain attacker yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Malaysia harus berhati-hati. Pergerakan dia, hantaran dia membuatkan kadang-kadang kita tertipu dan terkena. Gabriel Bita, penampilan ke-8. Beliau berusia 26 tahun dan beraksi untuk Vancouver FC, klub yang berpangkalan di Kanada. Nasar, Syafiq cuba mendapatkan bola tetapi tidak berjaya. Bola diedarkan ke sebelah kiri pula. Omar Caban diberikan ruang, diberikan masa. Gabriel Bita melakukan percubaan. Malaysia perlu menyerang. Safawi sudah mula ke hadapan. Safawi rasid untuk Malaysia, tetapi tackle yang cukup baik daripada Muhammad Al-Hayak. Tackle yang penting, important tackle to save, untuk menyelamatkan pasukan Lubnan. Satu tackle yang cukup berkualiti, timing yang cukup baik. Satu langkah Safawi terlambat di situ. Kedua-dua tangannya di kepala. Beliau cukup kecewa. Saya pasti sekiranya bola itu dapat disentuh dan terjahan itu terkena pada kaki, pasti kita akan mendapat sepakan percuma di situ. Noah Line. Matthew Davis yang berada di sebelah kanan. Bantuan daripada Dion Cools. Datang di situ Syamir Kutiaba. Kemasukan Noah Line, kemasukan Endrick di kawasan tengah menjadikan Malaysia menguasai kawasan tengah. Satu hantaran jauh untuk mendapatkan Syafiq Ahmad.
Kawalan daripada Syafiq, menarik daripada Syafiq. Hantaran yang ditumbuk keluar oleh Mendy Khalil. Belum tamat. Masih lagi Malaysia bernyawa dengan gerakan-gerakan yang berkualiti di hadapan, tetapi dipatahkan oleh pasukan Lubnan. Omar Jaban. Tambahan 2 minit. Permainan yang amat Stadium menarik Nasional Bukit Jalil di antara pasukan pemain-pemain Malaysia. Perhatikan gerak bijak daripada Syafiq Ahmad. Dan seterusnya dia melakukan satu hantaran untuk mendapatkan tandukan Romel Morales. Tetapi tumbukan Mendy Khalil lebih pantas. Syafiq untuk Kobinong. Gerakan baik daripada Syafiq. Nasar mungkin terperangkap dengan tipu helah daripada Syafiq tadi. Syamir, apakah akan ada gerakan di minit-minit akhir untuk Malaysia? Gerakan terus, Matthew Davis. Satu overlapping running yang baik daripada Matthew Davis. Amati sudah pun melonjak, bergerak ke hadapan, namun perhatikan Matthew Davis. Dia off balance. Dengan lantunan bola sebentar tadi juga memainkan peranan. Amat kecewa ya keadaan. Setelah semua usaha yang baik, hantaran yang baik, kita gagal untuk sekurang-kurangnya menendang ke arah target gol. Mungkin bola itu tidak berada di situasi yang sepatutnya. Nasar, sememangnya itu trademark Nasar melakukan acahan seperti itu. Matthew Davis, biarkan saja untuk Dion Cools. Dan begitulah tamat cerita untuk separuh masa pertama. Dan jaringan sudah pun terhasil melalui Romel Morales. Rembatan jarak dekat yang dilakukan, bantuan jaringan Hendrik Dos Santos untuk menewaskan Mendy Khalil. Syamir Kutiaba berfungsi dengan cukup baik di bahagian tengah untuk membantu Noah Liner dan juga untuk memberikan ruang untuk Hendrik Dos Santos mencorakkan pasukan di bahagian hadapan. Dan pastinya peranan Malaysia akan berbeza. Dan separuh masa pertama berakhir, Malaysia 1, Lubnan 0. Menentang Lubnan dengan 2 pertukaran dilakukan. Safawi yang dibawa keluar digantikan dengan Arif Aiman Hanapi, juga kelihatan Akhia Rashid yang dibawa masuk di separuh masa kedua untuk menguatkan lagi pasukan Malaysia. Lubnan juga tidak ketinggalan melakukan pertukaran. Ali Tnij yang dibawa masuk. Sekali lagi penggantian yang saya kira dilihat oleh Miodrag Radulovic. Pertukaran di separuh masa kedua yang cukup penting. Kedudukan tipis yang dipertahankan oleh pasukan Malaysia untuk permulaan 45 minit yang kedua. Saya bersama dengan Coach Fairuz untuk baki 45 minit yang akan dimulakan dengan pengadil perlawanan Torik. Permulaan separuh masa kedua 1-0 untuk Malaysia. Baki 45 minit untuk dimainkan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Hendrik untuk Akhyar, kembali dipinta oleh Akhyar. Sudah, saya rasa satu taktikal yang baik yang dilakukan oleh Coach Paul Martin, memasukkan 2 fresh flankers. Kita tahu taktikal Malaysia kita menggunakan dua flankers yang
untuk menerima bola di bahagian attacking. Pada masa sama, dua-dua pemain ini memiliki kepantasan dan mereka juga boleh membantu di bahagian pertahanan. Satu flick untuk Omar Caban, tapi dijatuhkan Kobinong. Sedikit fokus yang sepatutnya lebih baik diberikan. Akhyar bergerak menuju ke hadapan, acahan yang dilakukan Akhyar Rashid, tapi terlepas pula, ada sedikit tarikan. Dia belum betul-betul into the game, coach, di awal separuh masa kedua. Sayang bagi saya, seorang pemain yang patut menggunakan kepantasan dia untuk membawa bola ke dalam penalty box. Kita tahu apabila penyerang apabila berada dalam penalty box mempunyai advantage, dan tidak mungkin pemain pertahanan lawan akan membentis atau membuat halangan. Kenapa persoalan dia, Aikia tidak mahu membawa bola ke dalam penalty box? Kerana ia memberi kelebihan kepada dia dan peluang untuk menerima gol lebih. Gerakan peluang keemasan untuk Malaysia sebentar tadi untuk menambah jaringan sambil Dominic Tan yang sedang diberikan rawatan, Ferus yang sedang memanaskan badan. Juga satu lagi option yang boleh dimasukkan untuk bermain selaku centre back. Perhatikan bagaimana pertembungan beliau bersama Omar Caban. Saya ingat bagi pandangan saya, Coach Paul, this is melakukan modern tactical football. Kadang-kadang kita mau menunggu second half, minit ke-70 atau minit ke-80 baru kita menentukan pemenang. Tapi sekarang tidak. Pendekatan baru. Kita tidak mau mengendurkan lagi, ataupun kita tidak mau fokus kepada defense. Kita ada peluang untuk menyerang, kita akan pergi menyerang. Menyerang adalah satu aspek yang baik untuk bertahan, ataupun konsep yang baik untuk bertahan, daripada kita totally defend or park the bus. Ferus dipanggil dan beliau akan masuk selaku pemain gantian seterusnya untuk Malaysia. Jadi satu lagi penampilan untuk Ferus di peringkat kebangsaan. Belum ada jaringan di peringkat nasional untuk pasukan Malaysia. Kita mengharapkan beliau tenang, tidak melakukan apa-apa kesilapan yang tidak sepatutnya, dan kita percaya beliau mempunyai potensi yang tinggi sebagai seorang pemain pertahanan Malaysia. Ferus Baharudin berusia 24 tahun, dilahirkan di Kota Tinggi Johor. Sistem Johor Darul Takzim 3, Johor Darul Takzim 2, dan kini beraksi di pasukan utama. Ali Lubnan mahukan jaringan awal di separuh masa kedua. Malaysia tidak akan memberikan laluan mudah. Syamir. Apa yang Malaysia harus buat sekarang, Firdaus, kita harus disiplin. Kita jangan buat satu kesilapan yang tidak sepatutnya. Tempo permainan kita harus kontrol, momentum permainan kita harus kontrol, decision making kita harus betul. Setakat ini flanker sudah pun kita tukar kedua-duanya, center back juga sudah kita tukar. Apakah impaknya kepada permainan yang kita mahu tonton ketika ini? Romel untuk Matthew Davis, cuba dirampas oleh Gabriel Bitar. Arif Aiman cuba mengejar untuk mendapatkan semula bola, berhadapan dengan Gabriel Bitar yang cukup licik. Memerlukan 3 pemain Harimau Melaya untuk menekan Gabriel Bitar.
Apabila bagus attitude yang ditunjukkan oleh Aiman, hilang bola, kejar balik, itu satu courage yang perlu ada pada semua pemain. Get the ball back. Muhammad Al-Hayek, Ali ataupun Majid. Rendah kali ini tolakan daripada Majid. Kesilapan daripada Jihad Ayub. Akhyar meluncur di antara dua pemain, kembali dirampas. Namun tolakan itu masih lagi milik pasukan Lubnan. Pasukan Malaysia perlu waspada. Arif Aiman 1-2, tetapi tolakan kepada Endrick itu tidak cukup kuat. Mereka mau menunjukkan reaksi pantas, tetapi tolakan sebentar tadi. Endrick terus kepada Arif Aiman. Arif Aiman melihat kedudukan rakan. Masih lagi Arif Aiman. Bijak daripada Arif Aiman. 1-2 Arif Aiman. Dribbling itu cukup bijak. Gelecekan itu mahal. Tetapi percubaan itu pula yang agak lemah untuk menewaskan Mehdi Khalil. Perhatikan, dia melepasi pemain pertama, kedua dan rempatan kaki kiri. Itu yang kita kenali Aiman Arif. Daripada dia bermain pasukan JDT di Liga Super, dia melakukan benda yang sama. Tetapi the last part, effort bagus, kesungguhan bagus, very tricky, but in the end jaringan ataupun rembatan yang perlu diperbaiki oleh Arif Aiman. Hussein El Zain, Muhammad Al-Hayek yang tersungkur ke tanah dengan gerakan daripada Arif Aiman sebentar tadi. Ini pula tackle daripada Jihad Ayub yang cukup bahaya coach sebentar tadi. Ya, sudah tentu kita melihat satu terjahan yang keras. Saya pun tidak pasti kenapa pengadil membenarkan ataupun permainan itu diteruskan. Lubnan bergerak daripada sebelah kanan. Ali, namun dihantar terus ke hadapan. Malaysia meletakkan 3 pemain di hadapan. Arif Aiman di sebelah kanan. Endrick pula saya kira berada di hadapan. Romel yang kadang-kadang turun sedikit ke bawah. Jihad Ayub membebaskan rakan di sebelah kanan. Hantaran yang baik, tapi dikeluarkan Kobinong. Salah satu tugas yang saya rasa Akhyar perlu lakukan, menghalang daripada Nasar naik melakukan overlap. Itu tugas dia sekarang. Dia harus melakukan tugas dia dengan rapi, dengan betul. Nasar memiliki kualiti hantaran lintang yang cukup baik, dan itu perlu diperhalusi oleh pertahanan pasukan Malaysia. Cantik kali ini daripada Lubnan. Ali, kemasukannya memberikan nafas baru untuk pasukan Lubnan di barisan hadapan. Nasar untuk Gabriel Bitar. Masih lagi Gabriel Bitar memerlukan sokongan. Lencong masuk, dikeluarkan Kobinong. Kobinong mengatakan tidak. Bukan kali ini. Malaysia tidak boleh membiarkan pasukan Lubnan mengatur serangan. Karim untuk Nasar. Kembali kepada Karim. Gerakan dalam kawasan sempit. Dan sekali lagi Kobinong menjadi watak penting untuk menghalang kemarahan Lubnan. Kita harus bermain seperti separuh masa pertama. Kita harus menyimpan bola, membuat hantaran di antara satu sama lain. Kita tidak boleh membiarkan Lubnan kembali mendapat momentum, kembali mengatur serangan. Kita akan mengundang padah. Caps ke-39 untuk Kobinong bersama pasukan kebangsaan. Dengan setakat ini sudah pun menjaringkan 4 gol untuk Malaysia.
Omar Caban. Dia memerlukan sokongan daripada rakan-rakan yang lain. Gabriel Bita, Aldin, Majid Osman. Tersangkut pula, terkena Syamir Kutiaba. Arif Aiman cuba meluru naik. Masih lagi Arif Aiman. Ada bukaan di sebelah kanan. Akhir Rashid. Oh! Apakah tindakan itu lambat ataupun Mehdi Khalil yang agak cepat membaca keadaan? Satu larian yang cukup berkualiti daripada Arif Aiman. Saya rasa keputusan Mehdi keluar amat baik. Menunjukkan beliau seorang penjaga gol yang berpengalaman. Akia sudah melihat, dia telah melihat di mana dia harus menempatkan bola itu. Tetapi angle itu atau sudut itu ataupun ruang itu telah ditutup oleh Mehdi dengan pantas. Bagi saya, apa yang Akia buat, dia perlu membuat finishing sebelum Mehdi keluar. Bermakna dia on the move, dia dah perlu meletakkan bola dekat dalam gawang. Tetapi sekiranya dia melihat Mehdi keluar dengan pantas, dia harus mengambil satu langkah lagi menggelecek Mehdi untuk menghasilkan gol. Itu bagi pandangan saya. Terselamat lagi kubu Lubenan hasil daripada counter attack pasukan Malaysia. Terus saya ingin memuji bagaimana Arif Aiman daripada bawah, dia meluru masuk ke tengah. Seketika Lubenan kelihatan agak kaku dengan Arif Aiman menyusuri sahaja di antara pemain, dan segera dua pemain mengekori dan ruang di sebelah akhir itu terbuka. Namun Mehdi Khalil yang menjadi penyelamat gawang pasukan Lubenan untuk bolos buat kali yang kedua. Satu contoh yang baik untuk pemain-pemain muda belajar daripada teknik yang ditunjukkan oleh Arif Aiman, running with the ball. Bola itu tidak jauh daripada kaki. Pemain lawan susah ataupun sukar untuk mengagak dan menang bola daripada kaki Arif Aiman. Arif Aiman melakukan debut beliau untuk Malaysia menentang Bahrain pada 29 Mei 2021. Dan perlawanan kompetitif pertamanya menentang Vietnam untuk kelayakan Piala Dunia pada tahun 2022 masuk selaku pemain gantian pada minit ke-61. Mana perlawanan tersebut Malaysia tewas 1-2. Sudah sini second half ni bagus kita melihat sejauh mana karakter pemain-pemain Malaysia untuk menerima asakan daripada Lubenan dan untuk mencari jalan solution macam mana mereka harus menambah jaringan. Lawan semangat, nyanyian semangat kedengaran. Namun Majid Osman, dia mahu menghantar kepada Omar Caban. Tetapi pertahanan Malaysia yang lebih membaca keadaan dengan baik. Hendrik, kawalan kemas daripada Hendrik, menukar arah serangan ke sebelah kiri pula. Noah Liner, Feroz Barudin juga terlibat. Syamir Kutiaba. Perhatikan bagaimana susun atur Malaysia di kawasan pertahanan dan juga kawasan tengah. Memperlihatkan bagaimana mobiliti pergerakan Noah Liner, Syamir Kutiaba. Mereka bergerak melihat segala option dan kemungkinan untuk membantu menjadi penyambung di antara pertahanan dan juga barisan hadapan. Duty yang dilakukan dengan cukup baik oleh dua pemain ini, Syamir Kutiaba dan juga Noah Liner. Tidak terkecuali Hendrik yang senantiasa menjadi pemain yang menyokong pergerakan di barisan hadapan. Satu jam kita berada di Stadium Nasional Bukit Jalil. Satu jaringan di separuh masa pertama pada minit ke-33 yang dijaringkan Romel Morales yang bertahan untuk Malaysia. Shape ini yang harus dikekalkan oleh pasukan Malaysia. Romel Morales harus buat kerja di atas, membuat close passing line
Akia dengan Aiman Haris Aiman harus bekerja keras untuk menghalang daripada pertahanan kanan dan pertahanan kiri melakukan larian overlapping. Kita juga melihat kadangkala Romel Morales ketika dia dirantai dengan begitu rapat, dia turun sedikit ke tengah untuk membebaskan diri. Itulah dinamik seorang penyerang, perlu bergerak. Dia perlu melepaskan diri daripada dirantai oleh pertahanan lawan. Ali, Omar Caban, Lubnan sedang bergerak. Karim Dawis terlepas pula kawalan. Nasar, Ali, bijak daripada Ali melakukan percubaan. Dia nampak ada ruang, dia mengambil peluang itu, coach. Satu pemain yang kita tidak perlu mempertikaikan lagi. Perhatikan bagaimana terlepas pemain Malaysia melihat saja Ali membawa bola. Dan seterusnya satu percubaan yang walaupun off target, tetapi berdebar juga Sian seketika kerana ruang itu terbuka, coach. Ya. Dia sebelum dia menerima bola dia sudah melihat di sekeliling dia. Lolos ke hadapan untuk Romel. Kembali kepada Akyar. Rakan sebagai option, tetapi apakah hantaran ataupun rembatan yang lebih tepat untuk dilakukan dalam situasi ini, coach? Mungkin kita melihat daripada segi angle di sini, dia hanya dapat melihat gol dan opponent di hadapan dia. So apa yang dia fikir adalah melakukan rembatan, tapi kalau kita lihat dia terbias. Kalau mungkin bola tu tidak terkena kaki pihak lawan, mungkin lain jadi bola itu akan ke arah gol. Tapi apapun kita dapat sebabkan sudut, kita melihat apa akan terjadi. Effort yang ditunjukkan oleh Akia harus diberi pujian juga. Kaki kiri Hendrik untuk Malaysia, sepakan penjuru. Hendrik rendah dihantar. Satu lagi tolakan yang dilakukan Dion Kuz, tetapi dalam keadaan kemampatan kawasan ataupun kubu pasukan Lubnan menyukarkan keadaan. Noah Liner, bantuan daripada Hendrik. Pemain ini naik dan turun, bergerak daripada kiri dan kanan. Apakah berjantung dua, boleh kita katakan, coach? Itu yang saya cakap tadi, seorang pemain yang memang work hard players. Dia akan bergerak daripada atas ke bawah. Dia sedar bola dihantar ke belakang dan tidak banyak option. Lubnan sedang menekan dan dia mengambil tanggungjawab itu untuk turun dan membantu pasukan. Tahniah Hendrik atas satu permainan yang cukup berkualiti yang dipamerkan setakat ini. Itulah attitude yang kita mahu lihat. Pemain-pemain saling menyokong dalam menggerakkan bola. A covering duty yang dilakukan sekiranya pertahanan naik ke atas, pemain tengah defensif turun untuk melakukan covering. Setakat ini saya boleh katakan dia merupakan boleh dikatakan man of the match. Hendrik untuk satu lagi sepakan penjuru. Dihantar ke far post dan dikeluarkan Khalil Khamis. Satu lagi peluang untuk Malaysia menjaringkan gol. Secara jujur, saudara, saya tidak melihat Lubnan ada strategi yang berlainan daripada separuh masa pertama. Apa yang kita lihat, dia cuba untuk mengawal tempoh permainan dan dia menunggu sekiranya ada pemain-pemain kita melakukan kesilapan. Dan dengan pengalaman yang ada, dia akan mengambil kesempatan itu. Apa yang kita buat, apa yang perlu kita buat sekarang, kita harus fokus. Tidak mahu buat kesilapan yang mudah. Arif Aiman ditumbuk keluar. Mehdi Khalil. Belum tamat mara bahaya untuk pasukan Lubnan. Gabriel Bitar cuba melepasi pemain Malaysia dan tiupan whistle tarik untuk memberikan sepakan percuma kepada Lubnan.
Kita pernah bertemu Lubnan pada 2017 untuk kelayakan Piala Asia, tewas 1-2. Rabe Ataya antara watak pada perlawanan itu. Namun kita beri tumpuan kepada gerakan yang ditunjukkan oleh Arif Aiman. Berapa kali dia diberikan ruang dan dia menggerakkan bola di sebelah kanan. Omar Caban menunggu saja bijak gerakan daripada pemain Lubnan Majid Osman. Gabriel Bitar membiarkan kepada Nasar. Lencong masuk daripada Nasar dan tandukan Karim Darwish. Agak saya kira kita memberikan banyak ruang kepada pasukan Lubnan untuk bergerak di final third. Ini yang saya maksudkan. Pasukan Lubnan bukan pasukan yang orang kata mentah di peringkat antarabangsa. Mereka akan melakukan counter attack dan gerakan-gerakan yang berbahaya. Ini salah satu contoh. Dan sekiranya kita masih membenarkan lagi mereka bermain seperti begini, padah mengundang kepada pasukan kita. Karim Darwish, key player yang coach bincangkan pada pre-show sebentar tadi. Di antara watak yang memberikan kesukaran kepada pasukan Malaysia dengan satu tandukan yang berkualiti. Untuk rekod, Malaysia tidak pernah menang, coach, ke atas Lebanon. 2 kali pertemuan terakhir di kelayakan Piala Asia, tewas kedua-dua perlawanan dengan jaringan 2-1. Betul. Ini yang peluang untuk kita membalas dendam ataupun untuk sekurang-kurangnya rekod itu memihak kepada kita. Menyebut sahaja nama Rabe Ataya, segera pertukaran untuk memasukkan pemain ini. Jadi akan ada pertukaran di bahagian flanker untuk pasukan Lubnan, sambil Feroz diberikan rawatan bahagian hidungnya berdarah. Kita sudah pun kehilangan seorang centre back sebentar tadi. Rabih dan Haidar juga seorang pemain yang cukup berkualiti untuk Lebanon. Mereka menurunkan ayam tambatan mereka, coach. Muhammad Haidar penampilan ke-96 antara pemain senior untuk pasukan ini, berusia 34 tahun. Rabe Ataya penampilan ke-51 dan beraksi untuk klub Nejmeh. 2 pertukaran yang cukup berkualiti untuk Lubnan. Satu isyarat yang sudah clear, sudah pasti. Lubnan akan masukkan 2 pemain ini untuk pergi serang habis-habisan. Dan pemain Malaysia harus berhati-hati. 2 pemain yang tidak asing lagi. Kita tahu mereka punya dia punya kebolehan. Bagaimana dia boleh mengawal bola dan mengubah rentak permainan. Kita tahu kebolehan kedua-dua pemain ini. Kita harus berhati-hati. 2 pemain yang berpengalaman. Jadi mood gempur boleh kita katakan yang dilancarkan oleh pasukan Lubnan ketika ini. Jadi apakah berjaya? Berbaki 20 minit untuk dimainkan, kerana mereka sedar hanya satu jaringan yang berjaya dijaringkan oleh Malaysia. Dan kemasukan 2 pemain ini, 2 pemain yang sememangnya memiliki kualiti permainan yang berada dalam keadaan top notch boleh kita katakan. Dan mereka tidak membawa Hassan Matuk, seorang lagi pemain mereka, ke Kuala Lumpur. Beliau adalah antara pemain yang punya caps terbanyak, 123 dengan 26 jaringan untuk pasukan Lubnan. Kerana Radulovic antara target utamanya adalah memberikan penampilan kepada pemain-pemain muda, pendedahan, kerana mereka juga mahukan satu posisi di Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Firdaus, sudah minit ke-70 kita tidak melihat banyak pergerakan daripada pemain-pemain kita.
kita harus melihat lebih daripada Aiman Arif dan Akia Rashid. Mereka harus bekerja keras. Sungkitan kepada Syamir. Permintaan daripada Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman. Namun perhatikan fizikal pemain-pemain Lubnan. Ternyata mereka menang dalam situasi itu. Memiliki pemain-pemain yang tinggi dan tegap untuk menekan pergerakan pasukan Malaysia. Namun kita miliki kepantasan dua flanker kita, Arif Aiman dan juga Akia Rashid. Romel untuk Syamir. Akia Rashid. Saya tidak pasti kenapa pengadil tidak berada sedikit jauh. Bola sepatutnya di advantage kepada kita ya. Sentuhan daripada Akia terdahulu, baru terkena kaki pengadil. Darren Lock sedang dipersiapkan. Romel akan dibawa keluar. Arif Aiman cuba bermain pantas. Cuba untuk mendapatkan Hendricks Feroz. Malaysia harus berhati-hati ya. Eagerness yang dipamerkan, pengesahan Romel Morales akan dikeluarkan dan jaringan beliau pada minit ke-33 yang bertahan setakat ini untuk Malaysia. Perhatikan bagaimana terjatuhnya Hendrick. Dia cuba memusingkan badan untuk melakukan satu percubaan, tetapi Romel Morales satu sepakan terus yang terkena penjaga gol dan masuk killer insting yang dimiliki oleh Romel Morales. Darren Lock, seorang lagi pemain berkualiti di barisan hadapan untuk Malaysia. Darren Lock terkenal dengan hardworking players. Kita perlukan last 20 minutes energi dia. Caps ke-35 untuk Darren Lock. Oh, lolos ke hadapan, tetapi pertahanan pasukan Lubnan Khalil Khamis, dia membayangi larian sebentar tadi. Satu aspek yang saya lihat, Akia Rashid agak terburu-buru dia melakukan hantaran itu. Kerana mungkin Darren Lock membawa opponent ke belakang. Jadi dia memberi ruang kepada Akia Rashid untuk mendapatkan space itu. Mungkin untuk merembat ataupun melakukan the next action. Tapi dia terburu-buru untuk membuat hantaran. Hendrick, dia cuba mendapatkan rakan. Kobinong masih lagi dalam permainan untuk Akhyar. Berhadapan dengan Ali, tapi sukar untuk melepasi Ali. Kita harap 15 minit berbaki. Beberapa kali Akhyar dia perlu meningkatkan lagi gaya permainannya, coach. Di 15 minit terakhir kita amat memerlukan khidmat beliau. Ya, kita tahu dia masih lagi cergas, masih lagi fresh, dan aksi dia tidak menunjukkan banyak membantu pasukan. Syamir hantar semula ke belakang kerana sedar ada dua pemain Lubnan. Dion Kools, Arif Aiman. Kembali kepada Dion Kools. Darren Lock. Ditolak pemain Lubnan. Marty menjerit di tepi padang. Saya masih tertanya-tanya kenapa Arif Aiman tidak mau pergi ke hadapan. Macam dia menggalakkan kita bermain ke belakang. Sekiranya kita berada di attacking third, all the work hard daripada players-players lain membuat hantaran demi hantaran. Apabila beliau mendapat bola, dia harus lebih positif. Robin. Malaysia sedang ditekan tidak kurang 5 pemain Lubnan. Dan dengan kemasukan Haidar ini yang memberikan kekuatan di barisan tengah pasukan Lubnan, dan pertukaran
Majid Osman dibawa keluar, Hassan Serur dibawa masuk. Hassan yang akan menikmati caps ke-17. Dia baru berusia 22 tahun, beraksi untuk klub Al-Zawra, klub yang berpangkalan di Baghdad, Iraq. Jihad Ayub, Haidar jauh mencari Rabi Ataya yang setakat ini belum mempamerkan aksi sebenar beliau. Nasar, rampasan dilakukan, dibiarkan kepada Rabi Ataya, masuk ke dalam kawasan penalti. Rabi Ataya tapi berjaya untuk dihalang Noah Liner. Ini yang saya cakapkan tadi, perbezaan Syafiq Ahmad dengan Akia Rashid. Kesilapan yang dilakukan oleh Akia amat berbahaya. Kita mengharap dia dapat mengubah corak permainan dia. Rabi Ataya, bumi Malaysia tidak asing untuk pemain ini. Pernah beraksi untuk UiTM, pernah beraksi untuk pasukan Kedah. 2024 kembali sebagai pemain Lubnan, pemain tumpuan pada perlawanan malam ini. Dimasukkan di separuh masa kedua bersama Haidar untuk baki perlawanan untuk mendapatkan gol penyamaan. Pertahanan Malaysia perlu berwaspada. Rabi Ataya, lencong itu baik, tapi bola masih lagi belum keluar. Noah Liner, respon yang akan dilakukan oleh Malaysia. Arif Aiman berada di hadapan tolakan Darren Lock. Bantuan diperlukan rakan-rakan Akia Rashid. Beliau agak keseorangan dengan gerombolan Lubnan, tapi kecederaan dialami oleh Darren Lock. Gerakan masih diteruskan. Oh, kad merah diberikan kepada Khalil Khamis. Bantahan dilakukan Haidar yang tidak berpuas hati dengan keputusan itu. Ketinggalan 1-0, kehilangan seorang pemain. Tariq Munil Al-Katir, pengadil dari Indonesia. Pada mulanya kita melihat Akia ingin bermain fair play ataupun untuk bola itu dikeluarkan atas kecederaan daripada Darren Lock. Tetapi apabila Aiman Arif membuat larian, dia buat hantaran di situ. Tetapi ini memang salah. Tackle daripada pemain nombor 3 Lubnan amat berbahaya. Khalil Khamis dan Radulovic yang terus meluru ke arah Paumati. Bukan hanya panas di padang, tetapi juga di kawasan kejuratan. Second yellow card yang diberikan kepada Khalil Khamis untuk kad merah. Beliau tampak kecewa kerana Lubnan sebenarnya dalam mood menyerang yang cukup baik sebentar tadi, coach. Ya. Kalau tidak boleh berada di kawasan permainan, dia harus masuk ke dalam bilik persalinan, ya. Haidar masih lagi melakukan protes. Dia memperkatakan sesuatu kepada Tariq Munil Al-Katir. Dan Malaysia miliki satu sepakan percuma. Memasuki 80 minit. Khalil Khamis menuju ke bilik persalinan. Beliau menamatkan saingan lebih awal. Walaupun permainan berbaki 10 minit. Dion Kools sedikit lambat untuk menghantar bola. Rabi Ataya berjaya mendapatkan kembali dan rempuhan Dion Kools. Namun bola
sudah pun keluar daripada permainan. Urgensi yang dipamerkan sambil sedikit kecederaan dialami Syamir Kutiaba. Segera bangkit. Bagi saya pemain Malaysia harus lebih fokus sekarang. Tidak perlu melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada pasukan Malaysia. Kita telah mendahului. Kita harus kekal fokus dan play to our strategy and game. Lubnan kini berada di kemuncak tekanan tertinggi sepanjang perlawanan. Mereka hilang fokus dan kesempatan ini perlu digunakan oleh Malaysia untuk menambah jaringan. Mereka menekan, mereka bermain dengan emosi yang tinggi. Kerana pastinya kehilangan seorang pemain, terutamanya seorang centre back yang beraksi dengan cukup baik. Apa yang pemain Malaysia perlu lakukan, hantar bola di antara satu sama lain. Kerana kita mendahului permainan dan pada masa sama kita mempunyai kelebihan satu orang pemain. Kita tidak perlu tergopoh-gapah dalam situasi begini. Apa yang kita perlu buat sekarang, mengawal tempo permainan, membuat hantaran satu sama lain dengan mudah. Berjaya dirampas Rabi Ataya. Omar Caban berada di hadapan dan pastinya Syamir Kutiaba diberikan kad dan sudah mula ada ini yang final tolakan demi tolakan. Ketenangan emosi yang perlu dikawal. Ya, betul. Ini yang kita tidak mahu melihat, dan pemain-pemain Malaysia harus mengawal emosi masing-masing. Ini perlawanan antarabangsa. Pasukan Malaysia tidak boleh termakan dengan provokasi. Ya, betul, saya setuju sudah. Pasukan Lubnan, mereka kehilangan seorang pemain. Mereka mahu Malaysia juga kehilangan pemain, dan pemain Malaysia perlu mengawal emosi mereka, tenang dalam keadaan ini. Namun saya kira tackle itu perlu dilakukan oleh Syamir, kerana di sini tampak satu kemarahan yang boleh menghasilkan gerakan. Lihat bagaimana Ferus yang mahu menunjukkan kemarahan beliau. Satu hantaran yang dikeluarkan. Rabi Ataya kembali mendapatkan bola. Tidak kurang 7-8 pemain berada di hadapan. Malaysia perlu kembali tenang, kekalkan struktur permainan yang telah pun dihasilkan. Syamir terlalu jauh kedudukan Darren. Rabi Ataya, Nasar melebarkan kepada Omar Caban dan terjatuh, berjaya mendapatkan sepakan percuma. Saya kira menuju ke akhir-akhir permainan ini semakin mendebarkan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tidak senang duduk kita di meja pengulas, Coach. Ini yang saya cakapkan tadi, awal-awal tadi. Perlawanan ini menguji karakter pemain. Bagaimana kita untuk menyerap asakan-asakan daripada Lubnan. Mereka pasti akan membuat serangan berhabis-habisan kerana mereka ketinggalan 1-0. Pemain Malaysia harus lebih cerdik, smart, bagaimana mengawal emosi. Haidar jauh ke hujung sana. Main Lubnan, Jihad Ayub mengatakan bola itu terkena tangan El Hayek. Nasar untuk Rabi Ataya.
Malaysia sedang berada di kawasan sendiri. Walaupun kehilangan seorang pemain, Lubnan tidak berputus asa. Mereka mahu menyamakan kedudukan. Dan dengan adanya pemain-pemain yang punya kredibiliti tinggi seperti Haidar, Karim Omar Caban, Rabi Ataya selaku pemain sayap, mereka saya kira boleh melunaskan tugasan mereka. Satu lagi sepakan percuma diberikan. Dan pastinya akan diguna sebaik mungkin pasukan Lubnan. Ada sedikit asakan daripada belakang. Saya tidak faham kenapa pemain Malaysia beraksi seperti begini. Mereka harus ubah cara corak permainan kita. Kita perlu menguasai bola. Haidar dengan sepakan percuma. Sekali lagi cuba mendapatkan Rabi Ataya. Omar Caban juga terlibat di situ. Rabi Ataya. Dua pemain menekan dan Malaysia mendapatkan penguasaan. Tiga minit tidak termasuk masa tambahan. Hendrik akan dikeluarkan. Paulo Josue akan dibawa masuk. Bagi saya satu tindakan bijak daripada jurulatih di mana perlawanan sedang tegang, mengeluarkan satu pemain dan masukkan satu pengalaman dan fresh leg. Ini satu taktikal yang harus kita belajar daripada pasukan kebangsaan. Paulo Josue juga dikenali sebagai Mr. Kuala Lumpur. Pemain Rusia 35 tahun. Sudah pun menjaringkan 5 gol bersama Harimau Malaya. Apakah akan ada sentuhan-sentuhan berkualiti yang akan diberikan oleh Paulo Josue? Tempoh hari menentang Filipina sedikit menurun permainan beliau. Noah Liner yang dibawa keluar oleh jurulatih Mau Marti. Matthew Davis untuk Arif Aiman. Sentuhan pertama Paulo Josue. Dia fresh leg yang dibawa masuk, masih miliki kepantasan menekan segala bola. Dan itulah yang seharusnya dilakukan. Dia perlu mengambil kesempatan pertahanan yang sudah pun kepenatan. Sambil satu lagi sepakan percuma diberikan kepada pasukan Lubnan. Saya rasa kita perlu mengawal pemain nombor 9 daripada Lubnan, iaitu Omar ya. Setiap kali dia menjadi satu pemain hadapan, target man kepada pasukan Lubnan. Dia akan mendapatkan banyak foul di area defending third Malaysia. Ini amat berbahaya kalau kita fikir beberapa free kick pasukan Lubnan dapat. Tak boleh melakukan foul-foul yang di hadapan kotak penalti kita. Pertahanan kanan Lubnan, Nassar dibawa keluar dan Hussein Zain dibawa masuk. Sambil tumpuan pergerakan untuk pasukan Malaysia, tetapi terlalu kuat. Masih lagi dikawal Arif Aiman. Beliau ada Akhyar sebagai option. Permintaan daripada Akhyar, tetapi satu setup kepada Paulo Josue yang tidak berhasil. Paulo Josue, dia cuba mengawal tetapi tidak berjaya. Saya kira malam ini bukan malam Akhyar Rashid setakat ini, Coach. Omar Caban. Lubnan datang dengan kekuatan 4 pemain. Haidar. Sungkitan di antara pemain tidak berjaya. Dion Kools. Dia mengambil tugasan masuk ke tengah Arif Aiman. Dion Kools
yang naik tinggi ke atas untuk memberikan sokongan. Arif Aiman, masih lagi Arif Aiman. Tetapi tolakan terakhirnya untuk melakukan satu bursting run yang tidak berjaya. 4 minit berbaki di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tidak senang duduk kita melihat situasi ini. Gusar mendebarkan. Dalam masa yang sama, kita mahu melihat pasukan Malaysia menambah jaringan supaya wujud jurang di antara Malaysia dan juga Lubnan, jurang yang sedikit besar. Arif Aiman cuba ditekan oleh Haidar. Masih lagi Arif Aiman. Arif Aiman. Larian daripada Josue. Dia sedikit teragak-agak menyangkakan apakah berada dalam kedudukan offside. Tetapi kali kedua dia pergi sedikit ke tengah dan percubaannya agak tinggi. Terbias juga terkena pemain Lubnan. Untuk satu lagi sepakan penjuru pasukan Malaysia. Bagi saya satu tindakan yang baik. Kemungkinan ia satu solution pada masa itu. Walaupun larian daripada Paulo Jose untuk mendapat true ball, tetapi disudahkan dengan rebatan daripada luar box. Paulo Jose 1.83 ketinggiannya perlu digunakan dalam kawasan penalti untuk menguasai aerial ball, melakukan tandukan, ataupun beliau juga memiliki ability sepakan. Terlalu jauh untuk dikawal oleh Arif Aiman. Hantaran yang dilakukan oleh Dion Cools. Menarik, berjaya untuk dirampas oleh Hendrik. Pada mulanya kita menyangkakan dia akan dikeluarkan, tetapi sebaliknya Noah Liner sebentar tadi yang dikeluarkan oleh Paul Marty. Akhyar. Dia diasak oleh Haidar sebentar tadi. Dan tolakan daripada Jihad Ayub menentang pasukan dari Jazirah Arab. Pasukan-pasukan dari tanah Arab ini sememangnya fizikal antara kekuatan mereka. Rabi Ataya berjaya dipintas. Tolakan yang dilakukan. Manakah bantuan untuk Paulo Josue? Paulo Josue. Namun Lubnan segera 4 pertahanan mereka turun untuk melakukan tugasan-tugasan pertahanan. Dan terkena Darren Lock untuk keluar daripada permainan. Tiupan whistle yang dinantikan. Masa sebenar sudah pun tamat. Tariq Munir Al-Katir. Semua mata tertumpu kepada pengadil dari Indonesia ini. Whistle-nya juga sedang diperhatikan. Apakah sudah berada di mulut ataupun tidak. Darren Lock untuk Paulo Josue. Lubnan seakan memberikan ruang. Kobinong memerlukan satu hantaran yang baik. Kobinong percubaan terlepas. Dan rasmi di Stadium Nasional Bukit Jalil, Harimau Melaya menjulang Piala Pesta Bola Merdeka buat kali ke-13. Selepas 11 tahun yang lalu, piala ini dijulang kali ini
di era baru, era Paumati. Malaysia kembali mendapatkan piala ini. Pada tahun lalu kita tewas kepada pasukan Tajikistan, dan pada tahun ini kita mempunyai satu lagi peluang dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Senyuman Paumati, kelegaan yang ditunjukkan oleh Paumati dengan segala pertukaran. Pada hari ini 6 pertukaran dilakukan oleh Paumati dan berhasil memberikan satu display permainan yang berkualiti. Mehdi Khalil tewas di separuh masa pertama sepakan jarak dekat yang dilakukan oleh Romel Morales. Walaupun ini bukanlah piala tertinggi, tetapi ini adalah piala yang akan memberikan satu motivasi besar, bukan hanya kepada pemain, juga kepada penyokong-penyokong yang hadir di stadium, yang menyaksikan siaran secara langsung sambil protes masih lagi berlangsung. Dengan keputusan akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil, pasukan negara Malaysia 1, Lubnan 0. Juanglah Malaysiaku, semarakkan jiwa ragamu. Hitam kuning kebanggaanku, selamanya kau di hatiku. Juanglah Malaysiaku, semarakkan jiwa ragamu. Hitam kuning kebanggaanku, selamanya kau di hatiku. Bangkitlah pahlawanku, usah gentar para musuhmu. Teruskanlah perjuangan, hapuskan musuh-musuhmu. Juanglah Malaysiaku, semarakkan jiwa ragamu. Hitam kuning kebanggaanku, selamanya kau di hatiku. Bangkitlah pahlawanku, usah gentar para musuhmu. Teruskanlah perjuangan, hapuskan musuh-musuhmu. Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil, stadium keramat untuk skuad Harimau Malaya. Perlawanan yang cukup penting hari ini, malam ini. الأبدل والرعاب الخمسة بالبوت ايزي.
2 hours later. A few moments later. Kekalahan di Muscat tempoh hari. Malam ini tiada pilihan lain, kita perlu mendapatkan kemenangan, menjinakkan Oman di laman sendiri. Bukan padang yang agak baik di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk kita menyaksikan perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 di antara Malaysia dan juga Oman.